Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Oktober 2023 bersama saya Nusyah Mama Amin. PAS Kedah melahirkan rasa kesal terhadap sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menuduh pelibatan parti itu terlibat dalam penyorokan beras di negeri tersebut. Juruseturu Pesuruhjaya PAS Kedah Ahmad Yahaya memberi amaran akan mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang mendakwa mereka terlibat dalam isu terpabrik. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Ahmad Yahaya berkata pihaknya tidak mengambil ringan tuduhan yang mendakwa mereka menjadi dalang utama dalam isu kekurangan bekalan beras seperti yang didedahkan media baru-baru ini. Menurut Ahmad Yahaya, PAS Kedah memberikan tempoh 24 jam kepada mana-mana pihak yang memfitnah penglibatan mereka dalam isu tersebut dan tindakan undang-undang akan diambil jika tidak meminta maaf serta menarik kembali kenyataan fitnah tersebut. Ahli Parlimen Pokok Senang itu turut menegaskan tanggungjawab penguatkuasaan terhadap isu bekalan beras adalah di bawah kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. PAS Kedah sendiri katanya tidak pernah terlibat mahupun memberikan sebarang arahan kepada mana-mana pihak untuk melakukan aktiviti hoarding sehingga memberikan implikasi terhadap tahap keselamatan makanan negara. Ahmad Yahaya mengulas dakwaan di media sosial bahawa PAS Kedah bekerjasama dengan kartel untuk menyorokkan beras sekaligus menyebabkan kekurangan makanan ruji berkenaan. Malah terdapat pihak yang mendakwa parti Islam itu menerima tajaan daripada pekilang padi di negeri ini untuk membiayai aktiviti mereka. Ia selepas Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendedahkan 5 kilang beras di Kedah diserbu kerana didakwa terlibat dalam penyelewengan subsidi. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa rakan sejawatannya di Selangor Amiruddin Syari berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuhkan reputasinya sebagai Menteri Besar. Menurut Sanusi, ia menjadi sebab mengapa dia terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola kerajaan negeri Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin. Sanusi berkata demikian dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 10 Oktober lepas berhubung saman fitnah Amiruddin terhadapnya. Ia mengenai dakwaan Menteri Besar Selangor itu terbabit dalam skandal dengan jutawan Vincent Tan bagi projek pembersihan sungai, Sungai Klang. Sanusi berkata adalah diketahui umum bahawa perang mulut antaranya dan Amiruddin telah berlaku sekian lama dan memuncak apabila menghampiri PRN di 6 negeri baru-baru ini. Dalam pernyataan pembelaannya, Sanusi berkata memandangkan Amiruddin telah mengeluarkan kata-kata dan tuduhan fitnah terhadapnya. Dia terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola berkaitan pentadbiran Amiruddin. Menurutnya lagi, isu yang ditimbulkan adalah kepentingan awam berdasarkan fakta-fakta yang benar. Justeru cubaan Amiruddin memfailkan saman fitnah terhadapnya adalah cubaan menutup tindakan tanduk sendiri yang turut membuat kenyataan fitnah terhadapnya. Sanusi juga menafikan memfitnah Amiruddin dan mendakwa Menteri Besar Selangor itu memperbesar-besarkan dan memetik ucapannya di luar konteks. Katanya, dia tidak pernah mengatakan bahawa plentif terlibat dalam salah guna kuasa atau rasuah. Untuk rekod, Vincent Tan juga telah memfailkan saman fitnah terhadap Sanusi berhubung isu yang sama. Baik, berita seterusnya. Anwar Ibrahim mengakui telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri tahun lalu. Walaupun PAS menolak tawaran itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa hadapan. Dalam temu bual Time Magazine yang disiarkan dalam talian semalam, Anwar mengesahkan bahawa memang terdapat tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Bagaimanapun, Anwar berkata syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahawa walaupun Islam adalah agama bagi persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilang agama dan setiap rakyat mempunyai tempat. Ditanya apakah jawapan PAS, Anwar mendakwa tiada penolakan yang jelas mahupun respons positif. Bagaimanapun, Anwar memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya masih terbuka.
Pada awal Mei lalu, Wakil Anwar mendakwa Perdana Menteri mahu menghidupkan semula hubungannya dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Ini dilihat sebagai usaha Perdana Menteri untuk memikat PAS. Bagaimanapun, PAS sebagai sebahagian daripada PN tetap memusuhi Anwar dan kerajaannya sering menggunakan kata-kata perkauman dalam kempen mereka. Sementara itu, Presiden MCAW Kasiong menegaskan tiada sesiapa mempunyai hak untuk mempersoalkan keputusan Anwar menjemput PAS menyertai kerajaan. Dalam satu kenyataan di Facebook, Wiyu berkata adalah menjadi hak Anwar sebagai Perdana Menteri untuk membawa mana-mana parti politik menyertai kerajaan dan melantik anggota jemaah menterinya. Menurutnya, jemputan Anwar kepada PAS hanya membuktikan satu perkara, iaitu dalam politik tidak ada musuh yang kekal dan politik adalah seni menjadikan perkara yang mustahil menjadi mungkin. Tambah Wee, dia tidak akan terkejut jika PAS akan bekerjasama dengan PKR dan DAP sekali lagi, memandangkan mereka pernah bekerjasama sebelum ini. Perikatan Nasional mendakwa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Ini susulan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang mengisytiharkan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim mulai semalam. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin mendakwa SPRM mengugut Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Pemimpin bersatu itu juga mendakwa kerajaan pada mulanya cuba merasuah Iskandar Zulkarnain semasa satu perjumpaan di sebuah lokasi di Taman Sara pada 26 September. Malaysia kini telah menghubungi SPRM dan pejabat Perdana Menteri untuk mendapatkan maklum balas mereka terhadap dakwaan itu. Menurut Hamzah, Iskandar Zulkarnain dilihat dalam keadaan tertekan akibat intimidasi yang dikenakan ketika bertemu pengerusi PN Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Terdahulu dalam satu kenyataan semalam, Iskandar Zulkarnain telah menyuarakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan itu dibuat selepas meneliti rintihan pengundi mengenai kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Iskandar Zulkarnain menegaskan dia tetap setia bersama Bersatu walaupun mengakui berisiko berdepan tindakan tata tertib. Dalam pada itu, Menteri Kewangan Anwar Ibrahim membentangkan Belanjawan 2024 bertemakan Malaysia Madani di Dewan Rakyat petang ini. Ia belanjawan kedua kerajaan perpaduan yang diterajui Anwar yang juga merupakan Menteri Kewangan. Kedua, anggaran Belanjawan 2024 memperuntukkan 393.8 bilion ringgit, iaitu belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan. Daripada jumlah tersebut, 303.8 bilion untuk belanja mengurus, 90 bilion ringgit untuk pembangunan dan 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Ini melibatkan penambahan siling RMK 12 sebanyak 15 bilion ringgit lagi, menjadikan jumlah keseluruhan 415 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun. Maknanya kerajaan mengamalkan pendekatan fiskal yang mengembang expansionary fiscal stance, walaupun pada masa yang sama bertanggungjawab mengurangkan defisit fiskal secara berperingkat. Sebelum itu, Anwar memulakan ucapannya dengan memberi gambaran luas mengenai ekonomi. Anwar berkata kewangan negara tertekan oleh sistem subsidi yang terdedah kepada ketirisan dan pergantungan kepada import makanan. Justru itu, kita harus melakar dan menghayati dengan memperbaiki ketimpangan dalam sistem ekonomi negara. Kita mulakan dengan memperbaiki tata kelola, sistem tadbir urus dan membantras rasuah. Antara contoh ketara adalah pelaksanaan sistem subsidi pukal yang turut memanfaatkan golongan elit dan mahakaya. Seharusnya kebijakan ekonomi terarah pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Namun apa yang berlaku adalah jumlah subsidi besar yang memberikan manfaat kepada golongan kaya. Ala diharapkan dengan memperbaiki ketirisan subsidi, hasil dapat diagihkan kepada rakyat termasuk kenaikan upah golongan pekerja. Keterlanjuran lalu dalam pemusatan isu subsidi juga mengakibatkan hutang dan liability negara menjangkau 1.5 trilion atau 82% kepada KDNK.
Bayaran khidmat hutang sahaja dijangka mencatat 46.1 bilion ringgit, iaitu 15.2% daripada hasil 2024. Hanya dengan mengurangkan defisit dan tanggungan, kerajaan dapat mengembalikan kedudukan fiskal negara yang mampan. Tekad perubahan harus bermula dengan iltizam setiap warga, terpancar dari keyakinan dan hati nurani. Inilah yang pernah diungkapkan oleh pemikir Algeria, almarhum Malik bin Nabi, sebagai the inner struggle of conscience. Disusuli dengan collective consciousness for renewal. Kesedaran bersama pimpinan dan rakyat keseluruhannya ke arah islah dan pembaharuan. Maka, Belanjawan 2024 yang saya ungkap sebagai Belanjawan Madani kedua menghamparkan tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Dalam pada itu, skim tunai rahmah SDR akan ditambah baik dan ditingkatkan di bawah Belanjawan 2024 seperti yang dibentangkan oleh Anwar. Di bawah bajet baharu tersebut, jumlah maksimum bantuan di bawah SDR dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,700. Saya mendengar keluhan majoriti rakyat yang mendepani cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barang. Ini menjadi keutamaan kerajaan dalam memastikan isi rumah berpendapatan rendah terus diberi bantuan sewajarnya. Hikmah penyasaran semula subsidi membolehkan kerajaan menambah baik dan meningkatkan pemberian tunai kepada rakyat melalui STR. Pemberian STR akan bermanfaat 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa Malaysia. Peruntukan STR meningkat sebanyak 2 bilion ringgit atau 25% daripada 8 bilion ringgit kepada 10 bilion ringgit. Kadar maksimum STR juga meningkat dari RM3,100 kepada RM3,700. Kadar minimum STR juga untuk golongan belia meningkat dari RM350 kepada RM500. Bayaran pertama STR untuk isi rumah biasanya maksimum RM300. Untuk STR 2024, bayaran pertama STR akan dinaikkan kepada RM500 yang insya-Allah akan disalurkan sebelum Ramadan. Anwar dalam pembentangan yang sama mengumumkan kerajaan akan menyediakan RM200 juta untuk meneruskan pelaksanaan Payung Ramah. Payung Ramah yang telah mencatat kejayaan yang membanggakan atas cetusan ideal marhum Datuk Seri Salahuddin Ayub akan terus diperkasa dengan tambahan penyediaan RM200 juta melaksanakan Payung Rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Baik, sementara itu, Anwar turut mengumumkan kerajaan bersetuju memberikan insentif awal sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah. Ia sementara menunggu semakan semula skim gaji dan elang tetap penjawat awam siap sepenuhnya di bawah skim bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam. Akhir sekali, kerajaan sedang menyemak semula skim gaji dan elang tetap penjawat awam yang paling terakhir dilaksanakan hanya pada tahun 2012. Dari 10 tahun tidak ada kajian saraan perkhidmatan awam. Dan oleh itu, satu kajian menyeluruh sedang dalam rangkaan dan sementara itu, ramai penjawat awam tidak lagi sabar. Dan saya faham kerana mereka telah menunggu lebih pada 1 dekad. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk memberi bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam. Ini jumlah tertinggi dalam beberapa tahun yang lalu. Grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Dan RM1,000 kepada semua jawatan utama
sektor awam, melibatkan semua polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata, seluruh anggota beruniform. RM1,000 turut dipanjang kepada semua pesara kerajaan, veteran berpencen, veteran tidak berpencen. Dan ini dibuat sekaligus pada akhir Februari untuk menghadapi bulan Ramadan dan Aidilfitri. Kalau ini menjadi tekad kerajaan dan sementara kita sedang dalam kajian menyeluruh skim gaji dan upah progresif, sektor swasta terutama yang mencatat keuntungan yang lebih besar patut menggunakan peluang ini menambah kadar upah bagi pekerja di sektor swasta. Sementara itu, Anwar turut mengumumkan sumbangan khas kepada lebih 70,000 guru takmir, guru kafah, imam, bilal, siak, noja dan marbut di peringkat komuniti. Menghargai jasa dan peranan besar lebih 70,000 guru takmir, guru kafah, imam, bilal, siak, noja dan marbut di peringkat komuniti, kerajaan bersetuju untuk memberi sumbangan khas ditambah menjadi RM700 yang akan disalurkan terus kepada mereka dengan jumlah RM50 juta. Sejak 2003, kerajaan ketika itu telah memberhentikan bantuan per kapita kepada sekolah agama rakyat atas alasan pendekatan pengajaran Islam yang tidak berada di landasan yang betul. Kerajaan Perpaduan memutuskan untuk mengembalikan semula geran bantuan kepada semua sekolah RM20,000 kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar di bawah JAKIM. Belanjawan 2024 menyaksikan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM diperuntukkan RM41.2 bilion tahun hadapan berbanding RM36.3 bilion tahun ini, iaitu peningkatan terbesar daripada kalangan kementerian. Kementerian Kesihatan diperuntukkan RM41.2 bilion. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. RM5.5 bilion untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada keterisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Syiha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.